forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Adam terhadap kenyataan terbaru Muhyiddin, fatwa beliau. Muhyiddin fatwakan haram hukumnya undi Suhaizan iaitu calon Pakatan Harapan. Saya baca detail sikit macam ini. Haram hukumnya mengundi calon PH Suhaizan Kayan pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai ini. Dakwa pengurusi PN Muhyiddin Yassin. Jangan bagi satu undi pun pada pihak Suhaizan Kayan, calon PH di Parlimen Pulai, bekas Speaker DUN. Jangan bagi satu undi pun. Saya bagi hukum haram. Ada yang esok mencabar saya berhubung hal ini. Tanya ikut fatwa mana. Itu kenyataan Muhyiddin. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Long Adam. Dia akan kita komen macam biasa. Saya nak beritahu tuan-tuan yang menyebabkan hari ini tiba-tiba, kalau dulu kita dengar Muhyiddin Yassin sekadar menjadi tukang baca doa, hari ini dia dah jadi macam pengurusi majlis fatwa kebangsaan, tuan-tuan. Tapi malangnya fatwa ada saudara, daripada 10 yang dia keluar, 9 tuan-tuan kita tak boleh percaya. Kalaupun ada satu kita nak pakai, hanya satu fatwa dia. Apa dia? PAS. PAS apa? Yang itu je boleh dipertimbangkanlah, tuan-tuan. Itu pun meragukan. Yang lain tak boleh pakai. Saudara, kenapa dia hari ini gelabah? Kerana dia kecewa, tuan-tuan. Dia kecewa yang amat sangat. Dia tabur duit, dia tabur fitnah. Saudara, menang dapat 74 kursi, last kali boleh jadi kerajaan tak? Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Ketentuan Allah, saudara. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Walaupun dia parti nombor 2 paling banyak, saudara, Perikatan Nasional dapat kursi, tetapi Allah Ta'ala kurniakan ketidakcerdikan pada hari dia menghadap ke bawah dulu, tuanku. Kalau pada ketika itu, saudara, Allah Ta'ala bagi dia pemikiran yang sempurna, dia boleh fikir, dia punya parti ada 73 kursi, lebih baiklah aku terima jawatan timbalan Perdana Menteri dan Anwar menjadi Perdana Menteri, maka dia selamat tak jadi kluster mahkamah. Betul tak betul, tuan-tuan? Hari ini yang menyebabkan dia gelabah, saudara, kerana pelbagai usaha dia lakukan. Dia tabur duit di 6 pilihan raya negeri, saudara. Dia menang 3, kita masih menang 3. Walaupun hari-hari dia duk ratib, DAP anti-Islam, DAP anti-Melayu, DAP. Betul tak betul? Dia nak takutkan kita. Saudara, bila kita menang 3 buah negeri, hancur harapan dia nak jadi Perdana Menteri. Dah tak ada dah. Kita pun dah cakap banyak kali, dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Tak logik. Pilihan raya di 6 buah negeri ini pilihan raya negeri, bukan pilihan raya persekutuan. Macam mana nak tukar kerajaan? Hari ini, saudara, seperti mana yang saudara Akmal cakap tadi, dia kata kalau kita tak nafikan 2/3 kerajaan perpaduan ini, maka di kawasan-kawasan yang hari ini DAP menjadi ahli parlimennya, akan ditambah jumlah kursi yang besar. Tuan-tuan, saya pergi kat bawah ni, saya tengok orang Melayu dah jadi gelabah tak tentu pasal. Saya nak beritahu saudara, dalam barisan kita ni, tuan-tuan, dalam pasukan kita ni, kita ada UMNO. Betul tak betul? Ramai Melayu dalam UMNO, hampir semua Melayu. Saudara, kita ada Parti Amanah. Betul tak betul? Tuan-tuan ingat, YB Mat Sabu tak mempertahankan tentang kedudukan Islam, kedudukan orang Melayu. Dia bukan Islam ke, tuan-tuan? Dan Perdana Menteri kita, tuan-tuan, saya nak beritahu Perdana Menteri kita, siapa dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan lupa dia juga bekas timbalan Presiden UMNO sebelum dianiaya oleh Tun Dr. Mahathir. Betul tak betul? Saya nak secara cuba faham dan hadam ni betul-betul. Sebelum Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Pelajaran, tuan-tuan, saya nak beritahu, belum ada penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan kita. Datuk Seri Anwar lah yang buat. Betul tak betul? Sehingga hari ini orang-orang, khususnya orang-orang wanita yang dulu semua tudung pun tak reti, saudara. Adalah setengah-setengah yang pakai, tapi rata-rata tak pakai. Kau tak percaya, tengok zaman P. Ramlee, nenek moyang kita, tuan-tuan. Tetapi disebabkan penerapan nilai Islam zaman kepimpinan Datuk Seri Anwar, dengan
apa yang dilaksanakan, termasuklah penubuhan Universiti Islam Antarabangsa, kolej-kolej dan sebagainya. Dan kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Kewangan. Penerapan sistem perbankan Islam semua dilaksanakan oleh Datuk Seri Anwar. Dan hari ini dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Islam semakin kuat, Islam semakin kukuh. Betul tak betul? Saudara, itu sebab saya nak beritahu dengan kawan-kawan di Pulai, rakan-rakan bangsa Johor, jangan kita terperdaya dengan Muhyiddin Yassin. Jangan kita terperdaya dengan cubaan mereka untuk menakutkan orang Melayu. Saya nak beritahu yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan ialah UMNO. Yang meletakkan hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan, meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, meletakkan kedudukan Raja Melayu saudara ialah UMNO. Dan UMNO tetap bersama dengan rakan-rakan perpaduan ini akan mempertahankan hak kita. Kalau betul Muhyiddin Haji Hadi fikir tentang soal Melayu, tuan-tuan, dia boleh jadi Melayu lebih kuat dalam negara ni. Bila, tuan-tuan? Bila mana ke bawah duli tuanku memanggil beliau, meminta supaya Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan. Kalau ketika itu Muhyiddin fikir tentang Melayu, fikir tentang Islam, dia terima apa yang dititah oleh baginda tuanku. Dan sekiranya dia terima apa yang dititah oleh baginda tuanku, tuan-tuan, jumlah ahli parlimen Melayu dia ada 74, masa tu 73, lepas tu menang Padang Serai 74, campur dengan 82 daripada Pakatan Harapan, 29 daripadanya Islam Melayu. Maknanya ada 103 ahli parlimen wakil rakyat Melayu berbanding hanya 53 bukan Melayu. Betul tak betul, tuan-tuan? 2/3 lebih kuat berbanding sekarang 76 dengan 72. Tetapi kenapa dia tidak fikir tentang Islam ketika itu? Kenapa dia tak fikir tentang Melayu ketika itu? Hari ini kerana dia nak menang, tuan-tuan. Sebab apa? Dia dah malu, dia kata dia boleh kalahkan kita 6-0. Betul tak betul? Last kali dia dapat 6-0? Tak ada, tuan-tuan. Dia hanya menang di kubu kuat dia. Itu sebab saya nak beritahu dengan saudara, kalau dia nak fikir tentang soal persepadanan, dia nak selamatkan kawasan Melayu dan sebagainya, pada ketika itu kalau dia buat keputusan untuk bersama dengan kerajaan Pakatan Harapan bersama dalam satu pasukan, maka tuan-tuan, orang Melayu lebih kuat. Tetapi dia tidak fikir tentang Melayu, dia tidak fikir tentang Islam. Yang dia fikir, dia nak jawatan Perdana Menteri. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia dah merasa nikmat, tuan-tuan, bagaimana dengan kuasa yang dia ada, dia boleh lockdown satu negara. Betul? Dia boleh gunakan dana negara tanpa perlu dibawa ke parlimen. Habis semua skandal Jana Wibawa lah, skandal itulah, skandal ini. InsyaAllah, tuan-tuan, lepas pilihan raya ni lagi banyak akan keluar. Itu sebab mereka hari ini, saudara, berpeluh. Mereka hari ini ketakutan. Dan mereka hari ini nak tunjukkan bahawa mereka sudah berjaya menembusi negeri Johor. Dan tugas dan tanggungjawab, tuan-tuan, pada 9 hari bulan ini, tolong pastikan kita hantar mesej yang jelas bahawa bangsa Johor, rakyat Johor, kita tolak Perikatan Nasional. Boleh? Kita pastikan di Pulai kita undi calon nombor 3 saudara Suhaizan. Okey, tuan-tuan, komen saya nampaknya Muhyiddin pun dah lebay dah. Dia dah bagi kepiah dah, dia lebay dia boleh keluar fatwa dah. Haru betul dia orang ni, suka hati je keluar haram ini, haram sana. Okey, tuan-tuan, yang penting kita punya kaum Pakatan Harapan, punya kaum Malaysia nak kena bersatu padu untuk pastikan menyokong calon kerajaan perpaduan di PRK Pulai dan PRK Panjaram ni. Kerana kita kena hantar mesej jelas kepada mereka. Untuk itu, bagi mereka layak mengundi, jangan lupa pergi mengundi. Okey, tuan-tuan, jumpa lagi. Jangan lupa terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.